إليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam ni, pada malam Jumaat, di mana insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab pelita penuntut karangan Syekh Muhammad Syafi'i Linkih Al-Fatani rahimahullahu taala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 61 baris yang ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah menzuhir engkau akan yang sebenar itu dengan jalan nasihat. Ini kita masih lagi dalam tajuk kecil, iaitu permasalahan yang keempat yang dikatakan sifat mazmumah itu ialah berbantah-bantah, berkelahi dan juga bermenang-menang percakapan. Kita masih lagi tajuk tu lagi. Baik, jadi apa dia kata sebagai natijahnya? Maka hendaklah menzuhir engkau akan yang sebenar itu. Ini akan perkara yang sebenar itu. Akan yang sebenar, ini akan perkara yang sebenar itu. Menzuhir tadi dengan jalan nasihat. Jadi kita menzuhirkan perkara sebenar itu dengan jalan nasihat. Bukan kita nak suruh kita berbalah, berbantah. Kita ni jadi orang tengah ni sebagai kita nasihat. Tu. Kita ni menzuhirkan perkara yang sebenar di atas jalan nasihat. Itu yang kita boleh buat. Kata-kata dengan jalan nasihat tu pada kelakuan yang sembunyi, yang tiada dengan jalan berbantah-bantah. Maksud kata kelakuan yang sembunyi itu, pada kelakuan yang sunyi daripada perkelahian, tiada dengan jalan berbantah-bantah. Tu nak tafsir. Apa maksud kata kelakuan yang sembunyi? Nak tafsir kata kesembunyi, iaitu tiada dengan jalan berbantah-bantah. Kita ni sebagai orang tengah ke, ataupun kita tahu perkara yang sebenar ni, kita menasihat. Tapi bukanlah nasihat tu di atas jalan berbantah, berkelahi juga kita pun sama sekali, bukan begitu. Itu maksud dia. Dan adalah bagi nasihat itu beberapa lafaz. Jadi bila sebut nasihat ni, dia ada lafaz dia. Adalah dia tu, nasihat tu mestilah dengan beberapa lafaz perkataan. Lagi pula, dan kelakuan yang dihajatkan padanya pada beberapa lafaz tadi. Jadi tak dapat tidak bila kita nasihat ni, mestilah ada lafaz perkataan dan kelakuan tu mestilah dihajatkan pada dia, pada beberapa lafaz tadi. Bukan kita boleh duduk diam, tidak. Sebab tu Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu an-nasihat. Bermula agama itu ialah nasihat. Jadi nasihat tu tak dapat tidak mestilah daripada lafaz dan juga kelakuan yang dihajatkan
yang diperlukan pada beberapa lafaz tadi. Nasihat tadi, dia kata, nasihat beberapa lafaz tadi tu, nasihat tadi kepada lemah lembut. Mestilah berlemah lembut. Dia bukan kata lemah lembut ni, bukan kata, maksud lemah lembut ni tidak bercakap kasar. Dia macam contoh, suara saya suara kasar, tapi saya cakap lembut, tapi suara dah garau. Contoh, suara tu orang jenis, suara dia jenis garau. Dia cakap lembut, tapi lemah lembut dia secara suara dia lah. Bukan lemah lembut, saya kata suara bukan pelan, slow, bukan gitu. Maksudnya bukan, maksud kata lemah lembut dengan ini, dengan tidak secara kasar. Dan berhalus. Berhalus tu maksud sama. Dan berhalus. Dan jika tidak. Tidak apa? Dan jika tidak lemah lembut dan berhalus tu. Kalaulah nasihat tadi tu, dan jika tidak apa? Tulis. Yang ni tidak, jika tidak lemah lembut dan tak berhalus. Kalau dia tak berlemah lembut, dia tak berhalus. Nescaya jadi ia nasihat tu cuhur dan bacur pula. Bacur ni apa kita bagi tahu dulu? Cuhur tu sama lebih kurang. Ya, cuhur ni cuh tu lah. Cuhur lemah tak ya? Dia lemah, bacur tu bukan lemah. Bacur tu apa atas tu? Bacur pengecut kan? Bukan bacur pengecut yang bukan bahasa Melayu kita tu. Bukan bacur yang tu. Kan, bukan tu. Ada semalam baru ni saya beritahu. Sekejap Kemacur tu bodoh. Cuhur tu ada saya tulis dulu. Johor tu Ustaz buat nasihat yang keras. Nasihat yang keras tegas. Nasihat yang keras. Ya. Jadi kita kena nasihat keras. Jadilah nasihat yang keras, mengerasilah. Ya, betul. Tu bacur ke cuhur tadi? Jawab Fatimah. Bacur saya tak jumpa Ustaz mana. Cuhur ke bacur? Johor, yang saya catat Johor aje. Bacur tak ada. Bacur tu bukan pengecut. Tu. Bacur tu apa muradif. Dan bacur pula lebih kurang. Jadi kena, maksudnya nasihat tu kita kena kalau tak boleh lemah lembut, tak boleh kata berhalus. Maksudnya kena nasihat dengan mengerasi lah. Maksudnya kena nasihat bagi kuat ke, ataupun nasihat dengan keras lah. Itu maksudnya. Dia tengok orang juga. Ada setengah orang tu bila nasihat lemah lembut, dia tak pakai. Dia tak makan saman. Itu makin cuhur dan bacur. Habis. Dan adalah fasadnya. Dan adalah fasadnya, ini binasanya. Terlebih banyak daripada solahnya. Ini kena ingat. Dan adalah binasanya, binasa apa? Nasihat yang tiada dengan lemah lembut tu, tulis. Dan adalah fasadnya, fasad apa? Binasanya, binasa. Nya tu kembali pada mana? Yang ni nasihat yang tiada dengan lemah lembut tu. Dia tapi cuma dia nak kata, dia kalau kita nasihat dengan mengerasi ni, dan adalah fasadnya, fasad dengan nasihat yang tiada lemah lembut tu, iaitu cuhur dengan bacur tu lah. Itu terlebih banyak daripada solah dia. Terlebih banyak daripada kebaikan. Jadi kebinasaan itu lebih banyak daripada kebaikan. Lebih banyak daripada solahnya, kebajikannya. Dia kita kata ada juga baik, tapi dia tak sebaik seperti cakap lemah lembut. Itu maksud dia. Itu maksud kata terlebih banyak. Kata baik terlebih banyak daripada solahnya.
Maksud bila sebut kata lebih banyak, ada juga bila sebut kata isim tafdil tu, terlebih banyak, maksudnya bukan kata kebaikan tidak ada langsung nasihat mengerasi tu, bukan. Ada juga tapi tak semacam dengan lemah lembut. Itu je nak cerita. Tu Baik, habis itu. Dan siapa-siapa yang bercampur siapa-siapa dengan ulama-ulama fiqh pada masa sekarang. Ini pada zaman sekarang kitab musannif kita lah. Pada masa sekarang, ini pada zaman musannif ni. Nescaya ghalibnya, nescaya kebanyakannya atas tabiatnya. Tabiat. Tabiatnya, tabiat siapa tadi tu? Berbantah-bantah dan berkelahi-berkelahi. Dan berlawan-lawan. Ni pada zaman dia. Dia memang betul dia. Sebab tu kita masalah apa? Seorang tu memang dia sebab apa kita kata gitu, dia kalau pekah ni, dia akan jadi berbalah. Ni aku kata ni, ni kata mazhab ni, ada kata pendapat ni, ada kata pendapat ni. Jadi bukan kata pada zaman dia, pada masa kita begitu juga. Kalau tak setuju dengan orang tu, berbantah. Kalau bercampur dengan orang tu, ghalibnya kebanyakanlah atas tabiat, bukan semua. Ghalib, kebanyakanlah atas tabiatnya. Tabiat seseorang tadi tu berbantah-bantah dan berkelahi-berkelahi. Tengok. Dia baru ngaji PK sikit je. Ni hukum orang ni tak betul, orang ni tak betul. Itu tak boleh tu. Atau kita ngaji juga. Campur dengan orang, ulama tu biarlah dia alim semua. Dan berlawan-lawan, jadi berlawan, jadi pelaga hak ni. Kata kawan dia betul, hak dia tak betul. Dia mengaji satu guru je. Ni banyak zaman kita lebih lagi lah. Zaman dia pun macam tu dah. Zaman kita semetelah lagi lah, lebih-lebih lagi Dan kepayahanlah atasnya, atas seseorang tadi, atas siapa-siapa tadi, oleh diam. Apa diam? Yang ni diam daripada berbantah. Biasa kalau nak ngaji fiqh tu lagu tu, dia tak boleh diam dah. Ni kata tak betul, ni tak betul. Dia tak boleh diam. Sebab apa? Kenapa? Sebab apa kata kepayahan di atas orang tadi oleh diam? Sebab apa? Kerana meletak atasnya, atas siapa-siapa tadi, oleh ulama-ulama yang jahat. Meletak atasnya, atas seorang tadi itu oleh ulama-ulama yang jahat. Ulama suk dia panggil. Dia memang dia terikut lah. Ulama suk. Memang tak boleh dia diam. Dia kalau dia diam tu, dia payah nak diam. Sebab dia dah berkelahi apa semua, dia tak boleh diam. Banyak zaman kita sekarang ada. Bantah ni. Bahawasanya, kerana meletak atasnya oleh ulama yang jatuh, apa dia? Bahawasanya demikian tu apa? Berkelahi, berlawan, berbantah tu adalah kelebihan dan kuasa atas berhujah-hujah. Ya betul lah. Berkelahi, bantah tu dia dipanggil satu kelebihan dan kuasa di atas berhujah. Banyakkan ulama fikah gitulah, dia nak berhujah ni, berhujah sini. Dia kata dia betul. Dia gini, kalau fikah ni, kalau kita kata satu tu, kita kata kena cerita muktamad. Dia jangan cerita kata ni mazhab ni. Betul dia gaduh. Jadi orang pelik tu. Ni. Dan berlawan yang ialah yang dipuji akannya. Dan berlawan pula. Dan kuasa atau berhujah-hujah dan berlawan yang ialah apa?
Ya ialah berlawan dan muja tu. Yang dipuji akannya. Tu rasa dipuji. Oh hebat dia ni. Oh hebat weh. Oh sedap bercakap ni, berhujang, benang dia. Dia dipuji tau. Orang lain puji. Oh hebat ustaz ni. Tu tak boleh tu. Habis tu dia sebut apa kita? Maka lari olehmu. So lari. Jangan masuk dekat. Dan liar daripada mereka itu. Jangan liar ni maksudnya jangan liar ni lari olehmu dan liar daripada mereka itu, maksudnya jangan masuk dekat. Keliaran. Ini benci daripada mereka itu. Seperti lari engkau daripada singa dan harimau. Kalau ada orang berbantah-bantah gitu, Haji Zaman, jangan masuk dekat. Zaman kita sekarang banyak. Ini sikit-sikit tak puas hati, buat diskusi, bantah, debat ni. Kalau kita dapat ni, lepas tu bila dah menang salah seorang tu, belah lawan, menang dipuji. Jadi kalau tak ikut tasawuf ni, dia kata, lari olehmu dan liar daripada mereka itu. Ini liarlah olehmu. Liar ni sembunyilah olehmu, maksudnya jauhkan olehmu. Jauhkan olehmu daripada mereka itu. Tu liar. Liar ni maksudnya jauhkan. Dan jauhkanlah olehmu, tambah sikit olehmu. Daripada mereka itu ulama'-ulama' yang jahat. Yang ulama' su' ni banyak. Kena dengki sini, dengki sana. Ulama' su'. Dia pun ada ilmu. Tapi dikatakan jahat. Sebab apa? Tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang ni. Ni banyak ni. Dia kata lari tu seperti lari engkau daripada singa dan harimau. Dia suruh lari seperti, lari tu ibarat dia seperti lari daripada singa dan harimau. Habis itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya berbantah-bantah itu sebab bagi kemurkaan dan kecelaan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluknya, makhluk Allah. Allah Akbar. Ini kena ingat. Ketahui olehmu. Ya man yata'atta minhu al-ilmu. Mereka yang mungkin daripada mendapatkan ilmu tu, kita ni, bahawasanya berbantah-bantah itu ialah sebab bagi kemurkaan dan kecelaan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluknya, makhluk Allah. Itu sebenarnya dicela. Murka lagi dicela pula. Habis itu. Itu yang dikatakan yang sifat mazmumah berbantah-bantah. Itu tak boleh. Habis. Yang kelimanya, membersih diri dan memuji diri. Ni tengok. Puji diri. Aku hebat. Aku pandai. Ni. Dia kalau puji diri, membesarkan diri, itu dia panggil takabur. Membesarkan diri atau orang lain. Tapi kalau memuji diri, kata pandang, kata dia tu hebat, itu dia panggil ria. Sifat riak. Tengok. Maka pelihara olehmu akan lidah kamu, jaga lidah tu, daripada memuji diri. Firman Allah Ta'ala ni dalil kata, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Artinya wallahu a'lam. Dia bukan kata-kata sebut wallahu a'lam tu dia tak tahu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui dengan hakikat apa yang dia kata tu. Habis tu makna dia apa? Ini dia tafsir. Jangan kamu puji akan diri kamu.
Yang ni jangan memuji diri sendiri. Sebab apa? Kerana ia Allah jua yang terlebih mengetahui dengan mereka yang takut akan ianya, akan Allah. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Baik. Kemudian dia kata lagi, dikatakan bagi setengah hukama. Hukama ni siapa dia? Iaitu orang-orang yang bijak. Orang yang bijak pandai. Hakim dia lah. Hukama jamak bagi hakim. Baik. Apa kata hukama? Apakah sebenar yang keji? Apa maksud dia tulis? Ini apakah benda yang paling keji? Apakah perkara yang sebenar yang dikatakan keji? Ni. Apakah sebenar yang keji ni? Apakah benda yang sebenar itu yang dikeji? Maka berkata ia setengah hukama, memuji seorang akan dirinya. Tu benda yang keji tu. Tu perkara yang dikeji. Tak usah masuk dekat. Jangan kita rasa kita pandai. Jangan kita rasa kita pandai. Baik. Maka jauhkan olehmu diri kamu. Jauhkan diri kamu tu daripada apa? Daripada beradat-adatkan demikian itu. Beradat ni, ini daripada membiasa-biasakan demikian itu, yang ni demikian memujikan akan diri. Jangan kita tak terbiasa muji diri kita. Kita rasa aku pandai ni. Kalau dia ujub, dia pandai berdiri seorang-seorang je. Aku ni pandai ni. Dalam semua kelas aku paling pandai. Tengok. Baik. Jadi dia kata, jauhkan dengan beradat-adat, dengan membiasa-biasakan demikian itu memujiakan diri. Dan ketahui olehmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya demikian itu. Apa demikian itu? Iaitu memujikan akan diri sendiri tu, mengurangkan pangkat engkau di sisi orang-orang. Tulis. Yang ni di sisi orang ramai. Di sisi orang-orang, ini di sisi orang ramai. Tu. Itu boleh mengurangkan pangkat engkau di sisi orang-orang, ini di sisi orang ramai. Satu. Jadi pangkat tu, kita dengan orang tu jadi kurang. Nisbah pada martabat kita tu dengan orang tu jadi kurang. Dan menyabitkan cerca akan kau di sisi Allah. Dan lagi pula, menyabitkan, menetapkan kecercaan itu akan dikatakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu cerca bagi orang yang memujikan diri sendiri tu. Cerca. Baik. Habis itu, maka apabila engkau kehendak bahawa engkau ketahui bahawasanya puji engkau akan diri engkau itu tiada menambahkan pangkat engkau di sisi orang-orang yang lain daripada engkau. Atau kena ingatlah, apabila engkau kehendak bahawa engkau ketahui bahawasanya, kalau kau nak tahu, dia kata bahawasanya puji engkau akan diri engkau tu, engkau puji diri engkau tu, dia kata tiada menambahkan pangkat, tiada menambahkan pangkat seseorang. Contoh, bukan kalau kita kata kita puji diri kita,
Bukan boleh kata tambahkan kita punya darajat kita ataupun kita panggil pangkat kita. Contoh, kita duduk dalam satu pekerjaan. Kita puji dia, aku pandai buat ni. Pandai buat ni. Bukan kata bos naik-naikkan pangkat kita. Dah. Duduk macam tu. Tak ada nak naik pangkat. Dia puji diri, tak tahu betul tak betul, tak tahu lagi. Puji diri dia sendiri. Bukan naik pangkat kata, bukan boleh bertambah kata, oh dia dapat sebuah kereta ke, puji diri sendiri, tak ada. Sia-sia. Tiada menambahkan pangkat engkau. Darajat engkau di sisi orang-orang yang lain daripada engkau. Tak ada pun di sisi orang lain daripada engkau tu. Engkau tu bertambah pangkat. Tak ada. Sama je. Malah dicerca lagi engkau tu. Maka pandang olehmu, tilik olehmu tu pandang tilik. Perhati, tilik perhati. Kepada taulan-taulan engkau. Ini kepada kawan-kawan engkau. Apa dia? Tengok pada kawan-kawan kita. Apabila memuji-muji mereka itu taulan-taulan engkau tu. Akan diri mereka itu. Mereka itu taulan-taulan engkau tu dengan ada kelebihan. Kata aku hebat, aku pandai. Aku pandai fiqh, aku pandai tauhid. Kata dia puji dia kata dengan ada kelebihan. Dan kemegahan. Dan harta. Aku ada duit banyak. Puji diri. Dan macam manakah mengingkar akan dia oleh hati engkau? Bagaimanakah mengingkar akan dia, akan apa? Akan mereka itu, akan memuji mereka itu akan diri sendiri tu. Oleh hati engkau atas mereka itu. Jadi bila kita nampak orang puji diri tu, tengok macam mana kita nak buat. Untuk diri kita tu, adakah kita nak puji juga diri kita? Macam manakah mengingkar akan dia, akan memuji mereka itu oleh hati engkau atas mereka itu? Macam mana kita nak ingkarkan mereka itu, tapi dalam hati kita lah. Dan membuat akannya oleh tabiat engkau. Bukan buat, minta maaf. Dan memberat akan dia oleh tabiat engkau. Dan memberatkan. Alhamdulillah. Macam manakah? Dan memberat ni maksudnya mengingkar. Dan macam manakah memberat akan dia, akan memuji-muji mereka itu akan di mereka itu tu. Oleh tabiat engkau, tabiat kita macam mana? Perangai kita macam mana? Kalau kita tengok dia orang puji diri sendiri. Tu macam mana? Dan macam manakah pula engkau cerca akan mereka itu? Macam mana kita nak cerca mereka itu? Tak usah dia, tak usah sombong lah, tak usah puji diri sendiri lah. Macam manakah pula engkau cerca akan mereka itu yang memuji mereka itu akan diri mereka itu tu. Siapa tawalan-tawalan kau tadi lah, kawan-kawan kau tadi tu. Macam mana? Apa atasnya? Macam manakah pula engkau cerca akan mereka itu atasnya? Atas mengingkar tadi tu. Bila tu? Apabila engkau bercerai akan mereka itu, macam mana kita nak buat? Ni tengok. Jadi dia buat persoalan tu, macam mana kita nak buat kalau kita bercerai, maksud kita tak berkawan dengan dia lah. Apabila engkau bercerai akan mereka itu orang memuji mereka itu akan diri mereka tu. Taulan tu lah. Apabila engkau bercerai akan mereka itu taulan-taulan engkau. Tengok. Maka ketahui olehmu bahawasanya mereka itu pun apa? Taulan-taulan engkau tadi tu. Pada ketika memuji engkau akan diri engkau, mencerca mereka itu akan diri engkau pada hati mereka itu. Ni ibarat ni sini dia buat bandingan. Ni. Kita kata
Kalau kita tengok kawan-kawan kita, dia puji dia banyak harta. Cuba kita bandingkan diri kita pula. Kita kata kita puji diri kita. Kawan kita pun cerca kita juga. Kita pun itu jugalah. Cerca juga diorang. Kita cerca mereka balik. Apa ni puji diri sendiri ni? Contoh. Ni tengok dia bagi balik kita balik. Tengok. Maka ketahui olehmu, ni jawapannya, bahawasanya mereka itu pun pada ketika memuji engkau akan diri engkau tu, pada ketika itu mencerca mereka itu akan dikau pada hati-hati mereka itu. Sama je. Kalau kita rasa mereka tu puji mereka diri sendiri, kita pun rasa nak cerca juga. Apa buat macam ni? Begitu juga kalau kita puji diri kita, orang pun tak suka. Sama je. Mencerca mereka itu taulan-taulan engkau akan dikau pada hati-hati mereka itu. Taulan-taulan tadi. Mencerca tu bila? Pada hadir engkau. Pada engkau ada kat situ tadi tu. Pada kehadiran engkau, mereka pun cerca juga. Dan lagi akan menzohir mereka itu, taulan kau tadi tu. Akan secara itu dengan lidah-lidah mereka itu. Bila tu? Apabila engkau bercerai akan mereka itu, ini apabila kita berpisah dengan mereka itu, macam mengumpat lah. Tapi bukan mengumpat. Apabila berpisah tu, duk bangga diri, kata pandai. Duk bangga diri, kata harta banyak. Begitu jugalah kita pun, dia kata. Kalau kita nampak kawan-kawan kita pun, kalau kita dah berpisah dengan dia, kita pun kata gitu lah dengan lidah kita. Belagak. Macam-macam lah. Macam itulah juga bandingan dia. Dia suruh kita fikir. Habis itu. Yang keenam. Laknat. Ni laknat ni. Laknat. Apa laknat? Yakni minta jauh daripada minta jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu maksud laknat. Itu pengertian laknat. Bila sebut kata laknat, minta jauh daripada rahmat Allah. Dalam bahasa Arab, ba'uda min rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada kebajikan Allah, kebaikan Allah. Lepas tu jangan kita laknat dengan lidah kita. Jangan sebut laknatullah kau. Jangan. Lebih-lebih lagi orang Islam. Kita nak melaknat kaum Islam tu seolah kata kita minta dia jauh daripada rahmat Allah. Haram. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripada laknat tadi. Jaga lidah kita daripada sebut laknat. Sebab laknat tu minta jauh daripada rahmat Allah. Dan jauh olehmu daripada bahawa engkau laknatkan akan sesuatu. Sesuatu apa? Daripada barang yang menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Apa dia sesuatu daripada barang yang menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala? Bayan pada kata barang. Daripada binatang. Tak boleh laknat binatang. Kita cakap laknat binatang. Binatang ni laknat betul binatang ni. Tak boleh. Atau makanan. Tak boleh laknat makanan. Rezeki mahal. Atau manusia. Manusia pun tak boleh. Ni kita cakap ni. Dengan ainnya. Apa ainnya? Tulis. Dengan dirinya, diri manusia tu tak boleh. Dengan tubuh badan manusia tu tak boleh laknat dia. Tu ainnya dengan tubuh badannya. Dan jangan engkau memutuskan dengan syahadat engkau. Apa syahadat? Persaksian. Dan jangan engkau memutuskan dengan persaksian engkau. Syahadah itulah. Jangan memutus apa? Atas seseorang daripada ahli kiblat.
Apa ahli kiblat tulis? Itu orang semayang. Jangan kita memutuskan dengan persaksian engkau di atas seorang daripada ahli kiblat tu. Memutus apa? Memutuskan dengan syirik. Tak boleh kita kata orang tengah semayang kata syirik. Orang tu ahli kiblat, orang semayang. Jangan kita memutuskan persaksian kata orang tu syirik, kufur atau nifak. Jangan. Sebab apa? Sebab apa kata jangan engkau memutuskan? Jangan kita memutuskan syahadah kita tu dengan kita kata kufur pada orang ahli kiblat. Ahli kiblat ni orang semayang, tulis itu. Sebab apa? Kerana bahawasanya yang menilik atas sekalian rahsia-rahsia itu ialah Allah Ta'ala jua. Tuhan yang tahu. Kita tak tahu. Nak hukum kafir, nak hukum kata nifak, munafik. Nak hukum syirik. Itu semua daripada kita, itu ditilik pada di atas sekalian rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Sebab tu kaedah kita nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukum dengan perkara yang zahir, yang kita nampak, yang jelas. Tapi kita nampak tu pun bukan kata betul-betul lagi. Tengok. Benda kita tak nampak, tak zahir, tak boleh kita hukum. Itu semua daripada sekalian rahsia itu daripada Allah Ta'ala juga. Yang menilik tu ialah Allah Ta'ala. Bukan kita. Nak hukum kata orang tu syirik, orang tu nifak, munafik. Sebab tu tak boleh kita kata orang tu munafik. Kita boleh cakap orang itu seperti perangai munafik, itu tak apa. Janji ngaku lambat, munafik betul. Tak boleh cakap tu. Haram. Sebab munafik ni, banyak baru ni ada orang tanya saya. Sebab tu munafik, apa maksud munafik? Munafik ni, zahirnya Islam, hatinya kufur. Orang kafir lah. Itu munafik. Dia bukan orang Islam. Orang munafik ni orang kafir, cuma dia menyamar jadi Islam di luaran, hati dia kufur. Adapun kita ni orang ni semua ni orang Islam. Tak boleh kita kata, ni kafir ni. Engkau ni munafik. Tak boleh cakap itu. Atau kena ingat tu. Dia banyak kadang-kadang orang kata tersalah, dia nak marah tu, dia kata engkau ni munafik. Tak boleh. Kita boleh cakap, sebab tu Nabi sebab apa? Ayatul munafik, tanda-tanda seperti orang munafik. Hadis tu kena baca, kena bagi elok tu. Tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin dia kena takwil, bukan boleh baca terjemahan tu saja. Tanda-tanda menyerupai orang munafik itu 3 perkara. Bukan, tak, memang tanda-tanda orang munafik. Tapi orang Islam bukan orang munafik. Selama mana dia beriman dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh bagi munafik. Yang kita kata munafik ni, orang yang Kristian nyamar jadi Islam. Walhal dalam hati dia tu apa? Hati dia kafir. Kita kata apa? Paderi ke? Tu ya betul. Dia nak menyamar jadi Islam. Tu banyak. Ni kena ingat ni banyak. Pak kita ni banyak kadang-kadang hukum gitu. Baik. Maka jangan engkau masuk antara Allah Ta'ala dan antara hamba-Nya. Hamba Allah. Masuk di sini ni, jangan kita menghukumkan di antara Allah dan antara hamba-Nya. Tuhan yang boleh menghukumkan kita. Jangan kita buat keputusan. Habis itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikatakan bagi engkau. Tak boleh dikatakan bagi engkau apa? Kerana apa engkau tiada laknat akan si anu. Sebab apa engkau tak laknat si anu? Esok hari kiamat esok. Tiada dikatakan bagi engkau esok pada kiamat apa?
Kerana apa engkau tiada laknat akan si anu seseorang? Dan kerana apa engkau diam daripadanya? Daripada si anu tu. Bahkan jikalau tiada engkau laknat akan iblis sepanjang-panjang umur engkau. Bahkan jikalau tiada engkau laknat akan iblis sepanjang-panjang umur engkau. Tengok. Maksudnya apa? Bahkan engkau tu waktu engkau duduk, waktu engkau ada apa? Waktu engkau hidup tu, waktu engkau umur daripada awal sampai mati tu, tak pernah pun kita laknat iblis. Tiba-tiba laknat orang Islam, tak kena. Bahkan walaupun tiada engkau laknat akan iblis sepanjang-panjang umur engkau. Tengok umur kita, pernah kita laknat iblis? Laknat kau iblis? Tak ada. Kita tahu kata tak ada. Pandai pula, tapi depan orang kita kata laknat pula orang. Tak boleh. Dan tiada mengerja lidah engkau dengan menyebut iblis. Tak ada pula kita sebut lidah kita dengan menyebut iblis. Tengok. Nascaya, tengok. Ni jawab bagi apa ni? Kerana apa engkau betul, bahkan jikalau tiada engkau laknat. Nascaya tiada ditanya akan engkau daripadanya. Nascaya tiada ditanya akan engkau daripadanya, daripada dilaknat tadi. Ini perkataan laknat tadilah. Dan tiada dituntut akan engkau dengan dia pada hari kiamat esok. Tiada dituntut akan engkau dengan dia, dengan kau tiada laknat akan iblis tu. Saya silap, ulang balik. Nascaya tiada ditanya akan engkau daripada tiada engkau laknat akan iblis panjang-panjang umur tu. Tak akan ditanya. Sebab apa? Sebab iblis tu kan dilaknat. Kalau kita terlaknat iblis, tidak akan ditanya pada hari kiamat esok. Sebab iblis tu dilaknat. Tapi kalau kita laknat manusia, esok akan ditanya. Tengok. Dan tiada dituntut akan engkau dengan dia. Dengan apa? Dengan tiada engkau laknat akan iblis tadi tu. Pada hari kiamat. Takkan dituntut. Tuhan takkan tuntut kata kenapa engkau laknat iblis. Tak ada sebut. Tapi tengok ni. Dan apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Ni tengok. Ni dituntut. Nascaya dituntut akan engkau pada hari kiamat. Ni kena tuntut lah. Kalau kita laknat iblis, takkan tuntut. Cuba tengok orang nak marah. Dia tak laknat, kata laknat iblis ni. Tak ada sebut. Pandai pula kata, mana aku nampak iblis pun, apa aku nak laknat. Sedangkan tu dia, nampak tak? Di situ dia kata, kalau kita cakap laknat pun, tak akan dituntut pada kita esok di hari akhirat. Nampak tak? Tetapi kalau kita laknat seseorang, di hari akhirat, Allah Ta'ala tuntut kita pada hari kiamat esok. Habis. Dan jangan engkau cerca akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan cerca. Jangan hina. Sebab apa? Kerana bahawasanya Nabi SAW tiada mencerca ia Nabi akan makanan yang apa tu? Huduh. Akan makanan yang huduh. Makanan tak sedap lah. Jangan kita cerca. Kerana bahawasanya Nabi SAW tiada mencerca ia Nabi akan makanan yang huduh. Yang tak sedap lah. Seumur hidup tak ada sebut. Kita ni nak tak jauh lah kita.
Tapi kita kata tak sedap je. Tapi kita tak cerca kan. Dia cerca ni jangan ini. Allah tak sedap langsung. Ataupun cakap tak sedap tu apa lagi? Kita cerca. Makanan ni bermakna, kalau biasa tengok cerita Melayu tahu lah. Cercanya dia ambil makan buang ke. Makanan ni busuk. Contohlah padahal makanan tak basi, makanan ni basi. Tu. Kalau cerca makanan tu, tengok. Nabi tak pernah cerca makanan yang huduh. Semua hidup tak pernah. Habis tu, bahkan adalah ia Nabi tu apabila ia Nabi berasa berahi akan suatu, berasa suka, gemar akan suatu, nescaya memakan ia akan dia. Ni nak kita tiup Nabi. Kalau Nabi suka benda tu, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, dan jika tidak, yakni jika tidak berasa mahu akan sesuatu, tambah sikit. Dan jika tidak, yakni jika tidak berasa berahi akan sesuatu tu, Nabi dia tak suka, bukan tak suka, dia tak berahi benda tu. Nabi buat apa? Nescaya meninggal ia Nabi akan suatu makanan tadi. Nabi tinggal itu, tak cakap apa. Dan kita tiru Nabi. Kalau kita tak suka makanan tu, tak apa. Biasa orang kita cakap, saya kurang sikit ni. Saya kurang sikit. Tapi yang cerca. Ataupun kalau orang tak tanya pun, kita diam. Pakai ambil lauk lain. Nampak tak? Habis itu. Baik, kita sambung balik. Yang ketujuh, berdoa atas makhluk. Berdoa atas makhluk ni, ini berdoa di atas kemudaratan di atas makhluk. Tu atas makhluk. Ini kita sambung nanti insya-Allah minggu depan. Yang ketujuh, berdoa atas makhluk. Ini berdoa di atas kemudaratan. Atas dia atas mudarah. Alalil mudarah. Bahasa Arab tu. Doa alal makhluk. Bukan doa atas makhluk tu maksudnya apa? Doa memberi kemudaratan di atas makhluk. Sebab atas tu menunjuk di atas lil mudarah. Ala lil mudarah. Tapi kalau kita berdoa bagi makhluk, bagi lam, itu dengan mana manfaat. Berdoa bagi makhluk, tu manfaat. Tapi berdoa atas makhluk itu memberi mudarat. Bahasa Arab pun kita terjemah bahasa Melayu pun kena. Tapi orang Melayu kita sekali tak kaji itulah. Berdoalah atas aku. Berdoa atas aku. Maknanya berdoa memberi mudarat. Tapi Melayu kita dia tak ikut grammar lah. Kalau kita Jawi dia ikut grammar. Berdoa atas makhluk ini berdoa memberi kemudaratan atas makhluk. Sebab ni kan sifat mazmumah kan. Takkan yang ketujuh berdoa atas makhluk. Memang betul berdoa atas makhluk tu kan. Benda Mahmudah kata sifat mazmumah. Ini atas ni banyak atas lil mudarah dengan mana memberi mudarat. Kalau kita doa Allah makhtim lana. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, kau berikan kesudahan. Manfaat bagi kami. Lana, lam tu. Katakan Allah makhtim lana. Dengan sebaik-baik kesudahan. Tapi, wala takhtim alaina. Nampak tak? Ala. Dia tak sebut, wala takhtim lana. Wala takhtim alaina. Ala tu ala lil mudarah. Betul kena kalau nahu tu kena ngaji tu. Dan jangan engkau berikan kesudahan di atas kemudaratan di atas kami. Ala tu ala lil mudarah. Bukan terjemah. Ya Allah yang Tuhanku, kembalikanlah bagi kami kesudahan baik dan jangan kau berikan kesudahan yang tidak baik. Tu dia tak sedap, dia terjemah gitu tu. Bukanlah menepati dalam kaedah nahwu. Habis itu. Ni kitab Jawi semua kaedah nahwu. Nanti tersambung balik. Yang ketujuh, berdoa atas makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam.